Pada tahun 1980-an slogannya ialah making it easy. Sebab itu kita lihat ada perubahan. Daripada sebelum tu kita mengakses komputer itu dengan menggunakan coding yang sukar difahami, tetapi pada hari ini hanya dalam bentuk yang santai gambar sehingga akan budak peringkat tadika pun boleh menggunakan aplikasi internet. Selepas itu dia beralih kepada slogan Be What Next. Apa yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun kedua-dua syarikat ini merupakan syarikat konglomerat yang menerajui dalam bidang industri permotoran, dalam industri ICT, tetapi mereka tidak mengambil slogan yang hebat-hebat, sebab mereka tahu bahawa semuanya bermula daripada asas. Tuan-tuan dan puan, untuk yang terakhir daripada saya, kita hayati konsep ini, dan insyaAllah ya, kalau kita sama-sama sepakat, insyaAllah Sabah akan hebat. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rami. Jadi kalau kita lihat ada satu perkataan bahawa Dr. Rami kata bahawa slogan JPN ini bukan satu yang merombak segala-gala slogan, tetapi dia adalah satu pembukaran untuk kita naik taraf lagi. Kemana hala tuju kita seterusnya. Jadi dibuat satu slogan yang memandu kita bagaimana untuk lebih berubah, sebab kita tidak boleh statik mengikut keperluan semasa. Jadi maka lahirlah slogan Sepakat Sabah Hebat. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan sesi perbincangan kita semakin hangat, dan untuk panel kita ketiga ini sangat berat tanggungjawabnya tuan-tuan, sebab panel kita ini mewakili PPD, dan kata yang dibincangkan itu menggambarkan inilah penerimaan warga PPD, 24 PPD dan juga sifatnya terhadap slogan JPN Sabah ini, Sepakat Sabah Hebat. Baiklah, kita persilakan Tuan Muhammad Quraini untuk membincangkan berkaitan penghayatan atau pemahaman konsep Sepakat Sabah Hebat dari perspektif PPD atau sifatnya. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Dr. Carson. Dr. Carson ini hebat. Sekarang di PPD Tawau, dulu di Institut Medilin Baki. Dulu itu pengalaman yang hebat itu. Saya dulu pun kena offer juga untuk jadi pesyarah IAB Kuantannya oleh Genting Highland maupun Cawangan Sabah, tuan-puan semua. Tapi waktu itu saya fikirkan, ya Allah, anak aku kecil-kecil lagi. Kesian orang rumah. Jadi hasil kesepakatan dengan yang tersayang, saya dengan berhemat menolak dengan baik. Jadi, tapi di hati itu ada sebenarnya. Tapi dan alhamdulillah dia sudah berlalu dan berlalu. Sepakat Sabah Hebat, sepakat insya Allah berkat, ceria dan bahagia tuan-tuan. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Sabah, bila disebut Sabah, apa maksud tanda? Dr. Arabi, apa maksud tanda untuk Sabah? Kalau sebut Sabah aja, itu yang dia fikir. Bangunan itu Mustafa, tapi ada yang lebih gah lagi. Apa itu? Gunung Kinabalu. Sabah Hebat, sini RM10. Ada Gunung Kinabalu. Itu kita tengok Gunung Kinabalu dari Kudat boleh nampak, dari Kota Kinabalu boleh nampak. Slogan JPN Sabah, Sepakat Sabah Hebat. Apa slogan PPD Kudat? Kudat menjuarai perubahan. Kudat juara. Apa slogan PPD Tawau? Saya belum hafal, respect dulu. Tawau PPD Tawau list ikhlas memacu kecemerlangan. Tanya untuk Kudat dan Tawau.
pengarah kita dulunya PPD Kota Kinabalu. Apa slogan PPD Kota Kinabalu? Puan Jadilah bisik dengan saya, jangan kau tidak sebut, dia bilang. Dare to change. Apa maksud dare to change? Ada kemauan, ada kesanggupan, ada kesungguhan untuk berubah. Disebut-sebut oleh Puan Pengarah, dinamik untuk transformatif. Mesti ada flexibility. Tahniah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, kerana sepakatlah kita berada di Dewan Besar Komen yang begitu kondusif ini. Tepuk tangan untuk semua. Ada kawan saya, guru sejarah, kawan rapat, dia ada di Dewan Minister. Saya guru geografi, guru sejarah juga. Kita belajar tentang bentuk muka bumi sungai. Kalau kita sebut pembugaran, kami dulu suka sebut rejuvenasi, balik muda. Nah, sibuklah itu mau tambah lagi satu. Sistem sungai dari hulu berhempas pulas, menyusuri jeram dan air terjun, mahala ke muara, dia bersatu di pelabuhan. Itulah kita warga JPN Sabah. Sepakat, Sabah hebat. Tak cukup power kan, tak cukup tangan. Okey, mewakili Persatuan Profesional SI Partner Plus Malaysia Cawangan Sabah. Sebenarnya bukan presiden itu pengerusi, dan itu selalu main-main saja, Bapak Presiden. Tapi saya berbunga-bunga juga dipanggil Bapak Presiden, berbunga-bunga. Jadi kita seia, kita sehati sejiwa memacu JPN Sabah, memacu pendidikan Sabah ini ke arah yang hebat. Sepakat, Sabah hebat. Untuk pegawai-pegawai SI Partner Plus sendiri, kita ada 49 orang seluruh Sabah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, kita lah yang paling ramai memiliki pegawai SIP Partner Sabah seluruh Malaysia. Sabah punya pegawai SIP Plus yang paling ramai, kalah Sarawak. Dan untuk daerah Kunat, kalau pengetua Dr. Rupi boleh juga pergi Kunat itu jadi SIP Plus sana. Boleh mohon Tuan Pengarah. Jangan 49 orang daripada 24 daerah. Dan untuk membentuk kesepakatan itu, kita bina 7 zon. Dan untuk tuan rumah perhimpunan bulanan dan jawara ini, kita namakan dia Zon Tenggara, melibatkan 4 daerah. Jadi di Kudat pula, di peringkat PPD, kita ada 70 buah sekolah, 12 sekolah menengah dan 58 sekolah rendah. Bukan senang. Berbagai pengalaman, perbezaan daripada segi latar belakang. Malah kami juga 49 orang pegawai SI Partner Plus berbeza latar belakang. Ada yang dulunya dari Nazir, ada yang dulunya dari penolong kanan, ada yang dulunya ialah pengetua. Sudah pengetua itu pula ada yang sudah mempincin, tinggal 1 tahun lagi dan sebagainya. Bukan senang. Untuk datang ke Tawau, kami berkumpul di MB Hotel. Kita ada pilihan, ada yang ikut flight. Saya sendiri membuat pilihan daripada 3 orang partner dari Kudat untuk ikut jalan darat. Jam 9 malam kami bertolak. Akhirnya asalnya 3 orang, akhirnya 2 orang saya jalan sebab ada kecemasan yang sangat memerlukan
dia mengurus selia. 8.17 pagi sampai di MB Hotel. Itu pilihan kami. Dan dalam proses itu kita tahu kalau flight 45 minit, tetapi kalau jalan darat kita ada lebih kurang 12 jam. Tapi itu pilihan kami. Dan saya percaya pilihan itu telah pun ditiup ilham kepada kita karena ada hikmahnya. Ada hikmahnya di situ. Kami menemui satu keluarga kemalangan dan sebagainya. Itu pun hikmahnya. Kami terkejut bila kami sampai sudah ramai di situ membantu, cuba mengangkat kereta dari Parit untuk diangkat ke atas jalan raya. Keluar anak dan isterinya di tepi, kaum Adam yang membantu. Ditolak sikit, akhirnya sampai di atas jalan raya, dan jalan raya itu lancar perjalanan selepas itu. Itu juga hikmahnya sepakat, sabar, hebat. Contoh. Begitu juga berkumpulnya kita di sini tidak akan berlaku kalau bukan kerana sepakat. Jadi dalam perbezaan itu, dalam kelemahan kita ada kelebihan. Dalam kelemahan kita ada kekuatan. Kekuatan dan persamaan itulah yang membawa kepada kesepakatan kita semua. Dari latar belakang, jawatan, pengalaman yang berbeza sama sekali. Mungkin antara saya, Dr. Gerson, dengan Dr. Rabi, dengan Tuan Rahmat. Jadi insya Allah cabaran itu, perbezaan itu, variasi itu sebenarnya adalah peluang kita ke arah sepakat, sabar, hebat. Itu dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas penerangan tadi daripada ahli panel kita, cukup mantap ya tuan-tuan. Okay. Jadi tadi dimaklumkan ataupun dinyatakan oleh ahli panel kita tadi, perbezaan itu merupakan satu peluang untuk melaksanakan permufakatan. Dan perbezaan itu perlu disatukan, perlu diurus dengan baik untuk menjadikan Sabah itu hebat. Baiklah, tadi kita melihat daripada perspektif berbeza berkaitan dengan konsep. Tapi tuan-tuan hadirin sekalian, para pengetua-pengetua cemerlang dan sebagainya dan guru besar, hanya mengenal pasti ataupun mengetahui konsep tidak mencukupi untuk menjadikan kita mantap melaksanakan merealisasikan Sabah hebat itu. Yang paling penting, peringkat pertama selepas kita faham, kita kena tahu prosesnya pula. Oleh itu sekali lagi dalam masa ini kita bercuba berbincang bagaimana untuk menjadikan kita hebat dengan kita membincangkan perkara yang paling penting, iaitu sepakat. Tadi Pena kata bila kita sebut sepakat nampak harmoni. Betul tuan-tuan, sepakat dia harmoni. Bila kita naik hebat dia jadi macam satu, kita masuk gear 3 sebab dia perlukan nada yang lebih tinggi baru bersemangat. Jadi baiklah, kita lihat pula, mari kita bersama ahli panel kita yang hebat ini untuk berbincang pula perkataan sepakat itu sendiri. Kalau kita dengar melalui ungkapan ataupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pengarah mengatakan sepakat itu merupakan proses untuk mencapai hebatnya suatu hebat bersama. Jadi baiklah tuan, kita pergi lihat daripada perspektif Tuan Rahmat sendiri. Bagaimana pelaksanaan proses sepakat itu dapat direalisasikan semula di peringkat kepimpinan Tuan bagi menjayakan atau untuk merealisasikan Sabah hebat. Dipersilakan Tuan Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Moderator Puan Golson ya. Baiklah, suka saya nak membawa lagi sekali lagi tuan dan puan kepada sudut pandang saya sebagai pemimpin di sekolah, di mana yang saya katakan tadi, perspektif saya perlu berkecilkan.
Sebab bila saya melihat dalam konteks yang besar 1295 buah sekolah, memang saya istilahnya mungkin akan tampil dengan kepelbagaian idea yang mungkin tak dapat diterima oleh guru-guru saya. So sekali lagi saya membawa pemerhatian dan mungkin orang kata sedikit hayalan kemampuan untuk kita pergi ke sekolah masing-masing. Contoh di SK Tanjung Batu Keramat, dengan adanya 76 orang guru, saya ada lebih kurang seramai 1097 orang murid. So bermaksud saya perlu fokus untuk sekolah saya, untuk membawa warga saya, untuk memastikan sepakat Sabah Hebat itu betul-betul boleh direalisasikan. Dan mungkin dengan izin Puan Pengarah hari ini, dalam beberapa hari yang lalu ini pun saya telah orang kata membawa slogan ini di sekolah. Cuma sekali lagi dengan izin saya cuba mengubah sedikit. Saya tidak letakkan Sabah, tapi saya letakkan sepakat SK Tanjung Batu Keramat Hebat. Bermaksud saya perlu perhebatkan dulu kepimpinan saya dan warga sekolah di peringkat SK Tanjung Batu Keramat. So saya yakin dengan membawa SK Tanjung Batu Keramat ini kelak, sudah pastinya istilahnya daripada 1295 tadi buah sekolah akan melengkapkan satu circle tadi, dan akhirnya Sabah itu hebat. Dan dalam kepimpinan di peringkat sekolah, kita maklum dalam organisasi sekolah itu dilengkapkan dengan beberapa perjawatan. Contohnya kalau di sekolah saya di SK Tanjung Batu Keramat, organisasi itu sudah tentu yang bermula dengan seorang pemimpin yaitu guru besar. Kemudian diikuti kepimpinan barisan pelong kanan dan seterusnya rakan-rakan guru. So bagi memastikan sepakat Sabah Hebat ini, saya perlu membawa guru-guru untuk menjiwai slogan ini. Slogan ini tak boleh sekadar dibaca, dia perlu dijiwai. Dan orang kata ada seketikanya saya perlu mengajak guru-guru saya untuk bukan sekadar simpati kepada slogan, tetapi perlu ada sifat empati. Bermaksud saya perlu mengajak diri saya khususnya dulu, kemudian mengajak rakan-rakan pentadbiran dan guru-guru saya, coba sekali-sekala kita meletakkan diri kita kepada diri pengarah itu sendiri. Apa agak-agak kamu bayangkan harapan pengarah untuk slogan kita ini? Bila kita ada perasaan empati itu, sudah pastinya kita akan tampil dan timbulkan beberapa inisiatif ataupun tindakan-tindakan yang lebih positif. So saya sebagai seorang pemimpin di sekolah, bagi memastikan sepakat Sabah Hebat ini betul-betul dapat dijayakan, saya dulu perlu menjadi pemimpin yang berkesan. Saya perlu menjadi pemimpin yang dapat menerajui organisasi saya. Saya perlu menjadi pemimpin yang boleh memimpin semua warga sekolah. Saya perlu tampil dengan pemimpin yang boleh mendorong warga sekolah untuk mencapai kata-kata ini ataupun slogan yang amat murni ini, yaitu Sabah Hebat. Hari ini tidak dinafikan kemampuan. Kita pernah orang kata menjadi hebat, pernah nomor 1 pun. Kalau tonton masih ingat pada tahun 2017, Sabah dinobatkan sebagai juara keseluruhan untuk MSSN. Itu mungkin salah satu contoh yang mungkin kecil, tetapi sudah jelas menunjukkan bahwa warga pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, tuan-tuan dan puan, kita ini sebenarnya hebat. Cuma kita perlu bergerak daripada biasa kepada kebiasaan. Sesuai dengan slogan sepakat Sabah Hebat ini. Kalau kita lihat daripada akronim ya, hebat itu sendiri, T itu kalau saya ambil di ujung itu memberi maksud transformasi. Sudah tentunya kita yakin harapan pengarah bersama think tanknya mengharapkan kita semua, termasuklah saya di SK Tanjung Batu Keramat, saya perlu transform sekolah saya daripada biasa kepada yang luar biasa. Kalau hari ini mungkin saya berada dalam lingkungan, kalau di daerah Tawau ini ada 62 buah sekolah. Kalau selama ini saya berada di tangga, mungkin kalau kita dapat dalam perkiraan berada di tangga ke-50, saya perlu bergerak, saya perlu transform sekolah saya untuk berada sekurang-kurangnya di 5 kelompok yang terbaik. Dan bagi saya itu tidak mustahil kalau saya boleh menjadi pemimpin berkesan di sekolah saya. Dan bagi memastikan juga slogan sepakat Sabah Hebat ini, saya perlu melahirkan NLT dan SLT juga, pemimpin-pemimpin lapisan di sekolah ini juga perlu pemimpin-pemimpin lapisan yang berkesan.
Dan akhirnya bila kita turun organisasi ini ke darjah ataupun tingkat yang ketiga, yaitu barisan rakan-rakan guru. Alhamdulillah, dengan kesepakatan hari ini di kalangan organisasi saya di SK Tanjung Batu Keramat, alhamdulillah hari ini kita telah melahirkan beberapa guru di SK Tanjung Batu Keramat. Itu yang kita lihat, peningkatan kompetensi mereka sebagai seorang guru cemerlang sudah terzahir. Hari ini alhamdulillah di SK Tanjung Batu Keramat kami telah melahirkan beberapa guru yang sangat-sangat mementingkan kepentingan pendidikan anak-anak. Ramai guru-guru di SK Tanjung Batu Keramat hari ini tampil dengan program-program inovasi sehingga ke peringkat negeri dan ada yang sampai ke peringkat kebangsaan. Kumpulan ini sangat penting bagi memastikan sepakat Sabah Hebat itu betul-betul dapat dizahirkan. Sebab kita sedia maklum, guru-guru ini adalah kumpulan yang sangat-sangat bertanggung jawab bagi melahirkan modal insan yang kita inginkan sesuai dengan kehendak dalam falsafah pendidikan. Dan bagi memastikan kehebatan slogan ini, ada satu lagi kumpulan di sekolah yang saya bawa mereka dalam kesepakatan ini. Kumpulan itu adalah kumpulan PIBKS. Mereka ini juga kita jangan pinggirkan. Malahan kalau kita lihat dari sudut yang positif, PIBKS inilah yang akan bantu kita mempercepatkan capaian slogan ini. Percaya dan yakinlah teman-teman, kalau kena caranya, PIBG ini adalah tempat kebergantungan kita kepada JPN, PPD dan KPM. Bermaksud bagi membangunkan sekolah, bagi memastikan slogan ini berjaya. Kita pemimpin di sekolah perlu mengurangkan kebergantungan kita kepada pemegang taruh yang lain. Bergantungan kita kepada PPD, JPN dan KPM. Sebab PIBKS ini istilahnya kepentingan kita dengan mereka ini sudah pastinya persoalan yang paling penting adalah bantuan dari aspek keuangan untuk membantu kita. Sebab tidak dinafikan bagi memastikan Sabah Hebat, kita memerlukan peruntukan-peruntukan tertentu bagi memastikan sekolah-sekolah ini dapat ditransformasikan. Mungkin tidak keterlaluan kalau saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bagaimana PIBKS ini ya telah membantu sekolah-sekolah yang pernah saya singgah. Saya ingin membawa tuan-tuan puan sekolah yang saya pernah berkhidmat di SK Brumas sebelum ini. Bagaimana kita libatkan PIBKS ini untuk membantu dalam pembangunan sekolah. Akhirnya selama 4 tahun di sana, saya bersama guru-guru saya akhirnya dapat sumbangan PIBKS ini. Yang pertama, rumah berharga 1,94 juta. Hebatnya PIBKS ini sehingga dapat menyumbang nilai 1,94 juta. Perkara yang kedua yang besar yang kita dapat sumbangan daripada PIBKS di SK Brumas pada tahun berkenaan, sumbangan 1 bas sekolah yang berekor. Mungkin tuan-tuan puan tidak tahu di mana SK Brumas, tapi setakat ini kalau SK Brumas ini adalah sebuah sekolah di luar bandar, di tempat hutan Pembalakan. Bayangkan di kawasan hutan Pembalakan itu ada sebuah bas sekolah berekor ya, yang harganya 230.000. Itu antara 2 perkara besar sumbangan PIBKS dalam menyokong pembangunan sekolah kita. Bila saya pergi kepada SK Tanjung